Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya buat kita yang jelas pada pandangan mata zahir dan mata batin kita kalau celik. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat iktikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allumi tadhakkura wa tadhakkir lillahi insyaallah. Allahumma salli. Baik, pada malam ini kita kembali menyambung perbahasan kita dalam saya tanda ni muka surat 294. Betul ke? Mak lipat tu lah, mak lipat 294 ke depan lagi. Depan lagi berapa? Yang ni lah. Okay, baik. Ini empat lah yang 321 niat kan? Baik, Allah. Dah pergi ke niat. Baik, 322 lah. Baik, tajuk pada malam ini, niat perkara mudah yang dipersulit oleh si jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang hendak dibincangkan ini ialah perkara penting kerana ia menyentuh secara langsung terhadap solat. Inilah yang disebut sebagai permasalahan niat. Masalah ini sudah lama menjadi perbahasan dalam masyarakat Islam sejak sekian lama sehinggalah isu kejahilan yang sebenarnya punca masalah ni, isunya isu kejahilan ini dapat diatasi. Adapun waswah dalam niat ini berpunca daripada kecacatan dalam pemikiran ataupun jahil dalam agama. Cacat dalam pemikiran ni erti kata apa dia? Tidak normal cara dia berfikir. Tidak luruh lah ataupun pelik pada orang. Orang lain fikir macam ni, dia fikir cara lain. Ataupun kerana jahil. Takbir berulang kali dengan sebutan kekerapan angkat tangan mengganggu orang lain ketika salat. Baik. Jadi permasalahan niat ini, kalau kita tengok orang yang ada penyakit masalah niat, kita sebut orang waswah lah biasanya. Kita tengok dia angkat takbir. Start lagi sekali lagi. Allahu Akbar. Cepat pula begini. Sebab apa? Nak tangkap niat. Nak menangkap niat. Jadi tangkap ni kena cepat katanya. Ini masalah kalau kita mengaji sendiri ataupun rasa-rasa sendiri, tidak berpandukan daripada ilmu guru. Kadang-kadang dia baca buku, baca hadis ya, tapi faham sendiri. Jadi macam tu lah. Baik. Niat ni, apa dia niat? Niat ni lintasan hati. Lintas nak buat apa? Tu asal niat. Dia bukan kata-kata hati, dia lintasan hati. Kalau hati berkata-kata ni, dia macam mulut berkata-kata lah. Saya nak ini, saya suka ini, saya minat ke dia. Cuma tak terungkap di mulut. Itu kata-kata. Kalau niat ni, dia telitah kita nak buat apa. Telitah kita nak buat apa. Itu lintasan. Tapi kenapa pula datangnya lafaz niat? Kalau niat itu lintasan hati. Hati ni, kalau dalam satu perbuatan, niat ni sebenarnya dilihat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sebut niat ni adalah lintasan hati ketika mula nak buat.
Maknanya kalau kita mula nak solat, apa yang mula-mula sekali? Takbiratul ihram tu lah. Niatnya bukan daripada rumah. Kita datang mari masjid ni sebab apa nak sembahyang maghrib? Itu niat dah kalau kira tu. Tapi niat dalam ibadat dia dikira apabila waktu nak buat. Waktu nak buat, makna permulaan perbuatan ataupun amal itu sendiri. Macam kita nak puasa. Bila kita nak start puasa ni? Waktu start puasa ni sebelum subuh. Nak fajar tu, terbit fajar. Bila subuh ni makna itu permulaan puasa. Maka niatnya dalam bahagian puasa pula, makna bila sahur tu maknanya niat dah tu. Ada ulama bahas macam tu. Kita bangkit untuk sahur, maka sahur itu niat lah tu. Ataupun ada tempoh waktu, ada ibadat yang guna tempoh waktu, yakni pada waktu malam. Waktu malam adalah tempoh berniat. Ataupun seperti ada tempat berniat, seperti miqat, kita umrah dan sebagainya. Tapi dalam ibadat umum, kalau untuk contoh seperti solat ini, pada permulaan ibadat itulah yang dikira niatnya dalam mazhab itulah. Baik. Jadi apabila disebut lafaz niat, apa tujuan lafaz niat? Lafaz niat ni adalah untuk menegak ataupun menegaskan ataupun mengkhususkan, menetapkan hati kita nak buat apa. Bantuan, dia alat bantu. Kalau tak perlu alat bantu tak apalah, tapi kalau kita perlu, macam kita ni banyak mana-mana orang daripada nak datang masjid je, tapi sebab on the way nak datang tu banyak benda dalam kepala kita. Itulah inilah itu. Jadi antara cara ulama ajar kepada kita supaya kita ni tetap fokus kita nak buat apa ni, maka diajarkan lafaz niat. Lafaz. Bila sebut lafaz di mulut, lafaz di mulut. Bila mulut berkata-kata, maka otak kita mari main peranan. Otak kita datang peranan ni. Apa dia? Kita nak sembahyang apa dia ni? Maka masuk ke hati. Peringat balik kepada raja. Biasalah raja kan. Kadang-kadang raja ni ada ralik kelupanya, ada buat kerja lainnya. Maka menteri-menteri ni, maknanya menteri apa? Menteri ni penasihat ada akal, nasihat kepada hati. Kita nak sembahyang dah ni. Sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Maka baru masuk kerja hati. Baik, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib. Itu fungsi lafaz niat, untuk bantu. Walaupun pada asalnya Nabi tak ajar pun lafaz niat ni. Kita maklum belaka benda ni. Tetapi lafaz niat ini untuk membantu. Dan inilah yang sebenarnya patut dipahami oleh orang yang waswas tadi. Waswas ni sebenarnya kalau dia mari datang mengaji, dia takkan datang benda tu. Sebab waswas ni diatasi dengan ilmu. Waswas ni diatasi dengan ilmu. Dan juga ilmu tadi dia akan bimbing balik. Jangan layan. Apa punca waswas? Apa yang kita layan sangat sampai jadi penyakit waswas tu lekat. Itu ilmu belaka memandu. Jadi dengan adanya ilmu, maka sebut kita tahu salli ini sebagai pembantu kita untuk kita menegaskan kita nak sembahyang, kita nak ibadat apa ni. Maka hati pun berperanan. Hati pun sembahyang zuhur, sembahyang zuhur 4 rakaat makmuman, ataupun jadi makmum ataupun jadi imam, ataupun tak ada apa, tak sebut pun tak apa, lillahi ta'ala kalau sembahyang seorang-seorang. Itu yang paling penting ada dalam hati kita. Walaupun dalam pengajian fiqh kita ada sebut lafaz ta'aruf, ta'yin apa semua, ta'yin apa semua tu kan. Mana nak letak Allah, sebab apa Allah kena panjang, sebab apa waktu itulah kita nak masukkan niat. Bila ada istilah masukkan niat sebegini, kalau ikut kaedah asal, dan dalam fiqh kita duk mengaji, ustaz-ustaz duk mengaji kitab fiqh tu, yang tu tak ada masalah. Kalau kita dapat ikut, hati tidak ada masalah. Tapi ada orang yang bermasalah dalam cerita ni, dalam amalan ini, dia masalah nak masuk. Jadi kalau bagi orang yang sebegini, tak perlulah dia nak ikut tu, cukuplah sebelum dia sembahyang tu dia niat sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Itu paling mudah. Sebab benda ni masih lagi dalam perbincangan ulama. Ada ulama cenderung macam ni, ada ulama yang kalau ada sakit sangat, was-was sangat, settle dulu. Ni cara settle dia. Apa dia? Diri tegak tu, zuhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Mana itu dalam hati dia, bukan sebut mulut, mana dalam hati dia. Kalau kita belajar biasa, Allah tu masuk niat, aku sembahyang apa. Sebab tu Allah tu sunat kita panjangkan sampai berapa harakat? 6 harakat. 6 harakat. 7 alif. 7 alif. Itu tak? Saya tak ingat. 7 alif. 7 harakat. Di situ. Baik, 7 tu maknanya alif lah. 1 2 3 itu paling panjang tu. Paling panjang. Baik. Maknanya untuk takbir, takbiratul ihram dan takbir intiqalat dia ada 7 alif di situ. Contoh antara rokok, sami Allahu liman hamidah, nak turun ke rokok kan, Allahu akbar. Allah tu paling panjang 7 alif. Baik, siapa yang bawa mari ni? Ni yang bawa mari Allah panjang ni bukannya ulama tajwid. Yang ni ulama fiqh. Sebab ulama fiqh dia untuk memahami hukum hakam, untuk beramal. Ulama tajwid ni untuk betul cara bacaan. Yang ni kemas dia pada ayat Quran. Untuk amalan, untuk zikir apa semua, yang tu tengok ulama masing-masing. Sebab tu kalau nak bahas ulama tajwid dengan ulama tarekat contohnya, ceritanya lafaz la ilaha illallah, Allah tu kena panjang. Kalau tarekat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Dia bunyi gitu je. Jadi kalau ilmu daripada ulama tajwid kita bawa pergi ke tarekat, jadi macam sesatlah pula tarekat ni. Ilmu ulama tajwid bawa pergi ke Allahu Akbar, jadi sesatlah pula jadinya. Jadi apa dah? Jadi lafaz tadi terbang. Sama juga dengan lafaz amin. Lafaz amin, waladhdallin amin. Itu selesainya dengan masalah ulama fiqh. Kalau kita ikut ulama tajwid, amin. Gitu jadinya. Kalau kita ikut ulama fiqh sebut amin, dia bagi solusi dia, dia bagi kaedah dia. Ada 3 cara. Itu kita dah bincang panjang. Maknanya apa dia? Dalam hal ibadat sebenarnya kita kena rujuk kepada ulama fiqh dalam menyelesaikan. Contoh lagi perkara yang berbenturan antara ulama tajwid dengan ulama fiqh. Ulama ilmu tajwid dengan ilmu fiqh pada surah Fatihah. Surah Fatihah, alhamdulillah kalau kita baca senyap-senyap seorang-seorang. Bukan imam bacalah, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya nak tanya. Baca macam tu sah ke tidak? Betul ke tidak baca macam tu? Kalau ikut ulama tajwid salah. Kalau ikut ulama fiqh betul. Sebab apa ulama tajwid kata salah? Sebab bila wakaf kena berhenti, nak mula balik nafas baru. Betul tak? Itu tajwid. Kalau nak sambung kena beriduk hak belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru betul ulama tajwid kata. Tapi ulama fiqh kata dalam sembahyang tak apa. Padahal Fatihah tu rukun qauli lagi. Kalau baca salah batal sembahyang. Jadi salah, nak menentukan betul salah Fatihah ni ikut hukum tajwid ke ikut hukum fiqh? Fiqh. Kalau macam tu kita baca dia nak kata saktah tidak saktah, nak kata wakaf tidak wakaf. Kalau saktah ni berhenti, lepas tu sambung balik dalam nafas yang sama, betul? Wa qila man raq. Itu contoh ayat. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu saktah. Tapi mana ada hukum saktah itu? Betul tak? Jadi masalah sebegini. Kita selesai ikut ulama tajwid. Ulama tajwid ulama fiqh. Ulama fiqh kata apa? Tidak mengapa. Tak mengapa. Sebab apa? Yang penting pada fiqh ni apa dia? Tidak mengubah makna. Itu paling penting. Itu paling penting. Jadi dalam fiqh tidak mengubah makna. Tapi kalau kita dapat sempurnakan mengikut tajwid,
pun tidak ada masalah, bahkan lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu nafas dia boleh. Ya tak? Kalau ikut tajwid, ada lagi dia sebut kena buat kalau nak satu nafas ni makruh. Kalau tajwid sebut. Sebab eloknya sama ada berhenti 7 tempat ataupun ikut wakaf tam. Dalam tajwid ada sebut wakaf tam. Tam ni apa dia? Maknanya kita berhenti apabila sempurna maksud ayat. Dalam Fatihah ada 3 tempat, berhenti 3 tempat untuk wakaf tam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3. Itu kalau wakaf tam. Nampak tak? Dalam Fatihah saja ada beberapa cabang. Kalau ikut tarekat dia nak senapah. Hak mengamal Fatihah ni dia nak senapah je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1. Sebab dia nak ulang 1 kali. Itu tarekat sebab dia nak beramal. Ada beza kan? Nampak tak? Ada beza. Sebab tu ilmu tu letak pada tempat dia. Jangan campur aduk. Dia macam hari tu ada ilmu dak. Ilmu ni ilmu kita biasa dah. Cuma bila ada orang yang cuba nak mengelirukan umat, padahal dia orang cerdik dah. Dia kata Allah ni zat wajibul wujud. Allah ni zat wajib wujud. Wajib ada lah. Ni kita belajar dalam ilmu akidah. Zat wajibul wujud. Tapi ada doktor tu, dia kata, siapa yang mewajibkan kepada Allah? Dia pergi ke situ pula dah. Sekarang ni wajib tu wajib apa dia? Wajib hukum ke wajib pada akal? Ni perbahasan ni wajib pada akal. Bukan wajib pada hukum. Sama juga wajib pada tajwid. Wajib pada tajwid. Kalau kita langgar wajib pada tajwid tu, mana kena baca sebegini. Kalau kita tak baca juga, adakah berdosa? Adakah masuk neraka sebab baca salah? Nampak tak? Jadi wajib-wajib ni ada tempat dia. Wajib pada pemikiran, pada akal. Maka wajib bagi Allah ni wujud. Kalau tak wujud, tak adalah kita. Wujud kita ni, ada kita ni harus saja ada. Nak ada boleh, tak ada pun tak apa. Sebab kita ada bergantung pada adanya Allah. Allah tu wajib ada dulu. Tu logik akal kita. Ada sifat harus, sifat wajib, sifat mustahil. Itu cerita bab akidah lah. Jadi harus, wajib pada akal, itu cerita bab akidah. Harus apa lagi? Wajib, sunnah, makruh, haram. Itu cerita bab fiqh pula. Tajwid lain lagi. Jadi ada folder-folder dia. Jangan bercampur. Sebab tu kalau kita mengaji selesai masalah. Baik, apa yang panjang sangat ni? Tadi pasal Allahu Akbar. Allah tu panjang. Kalau ikut tajwidnya Allah, lafzul jalalah, lam yang kedua tu 2 harakat je. Tapi tajwid pergi ke 6, pergi ke 7. Sebab apa? Sebab keperluan ataupun keperluan dalam ibadat tu sendiri. Allahu Akbar. Jadi ada ulama yang tak ambil pendapat ni. Dia macam di Mekah kan, macam di tanah Arab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 2 je. Dia buat 2 je. Jadi kita nak buat 2 pun tak apa. Ada ulama buat 2. Dan kita nak buat panjang pun tak apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Ada untuk imam kita pun Allahu Akbar pun tak ada masalah juga. Jadi semua tu ada bidang, ada ilmunya di situ. Ada ilmunya. Yang tak ada ilmu, Allah tak jadi. Allah sekali lagi. Nak ulang-ulang ni lah. Kadang-kadang dipanjang tarik tu sampai macam bersilat mana. Allah kena masuk buat telinga ni. Allah Akbar.
hati kena pegang hati. Hati duk belah kiri. Sulitnya nak sembahyang. Itu penting ilmu gitu. Baik. Jadi orang yang bermasalah sebegini ada cara selesai dia. Macam mana selesai? Maknanya dia berdiri tu diri tegaklah. Kan hak pertama kali berdiri tegak. Hadap kiblat elok semua. Baik. Allah sembahyang maghrib 3 rakaat. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sembahyang tu kira sembahyang tu. Tak apa untuk orang yang payah nak masuk niat tadi. Baik. Jadi begitu cerita bab niat. Baik. Selepas ucapan Allahu akbar tidak dinamakan niat. Lepas bar tu tak ada niat dah. Jangan Allahu akbar aku sembahyang zuhur. Tak jadi. Dia sebelum ataupun pada waktu permulaan. Sebab niat ni takrif dia pada permulaan. Sekarang ni Allahu akbar tu dah kedua, ketiga dah. Dia tidak jadi permulaan. Baik. Niat itu bererti hendaklah melaksanakan sesuatu sebelum ia dilakukan. Seandainya seseorang tidak memahami kaedah dan kedudukan, maka sentiasalah dia dalam keadaan was-was. Punca was-was ketika hendak solat ialah daripada cacat dan kecelaruan dalam pemikiran atau kejahilan dalam hal ehwal syarak disebabkan tidak mempelajarinya, ataupun solat dia dalam keadaan sasau. Sasau ni apa maksud dia sasau? Tak sedarlah, tak merapulah. Merapu. Baik. Menurut pendapat Al-Ghazali, Imam Ghazali, jika tidak jahil dan tidak sasau, maka nescaya tidak akan diganggu waswas. Kalau tidak kerana kebodohan ataupun otak bercelaru tadi, maka kita tidak diganggu oleh waswas. Kerana menunaikan kerja Allah sama kedudukannya dengan kerja-kerja yang lain. Sama ada niat, sama-sama ada niat pada permulaan ataupun sebelum melakukannya. Cuma cerita bab niat ni, sebab kita selalu sebut solat ini sebagai suatu tiang seri utama. Daripada solat kita ni, aplikasinya menyeluruh kepada ibadat lain. Kita ambil daripada niat dalam solat, kan? Kita pernah sebut kita nak buat apa, dan akhirnya lillahi ta'ala. Cubalah kita praktikkan benda dalam setiap amal kita. Contohnya, kita nak sedekah pada orang. Sedekah, sebutlah dalam hati tu, ya Allah aku sedekah ni lillahi ta'ala. Kena sebut. Sebab kadang-kadang kita sedekah ni tak sebut di mulut, tak terlintas di hati, tapi kadang-kadang bagi sebab apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Nanti dapat 9 kali ganda. Dia nampak ke situ. Kalau kita tegaskan niat ataupun kita luruskan niat, tersebut jelas dalam hati. Sebab memang inilah kerja hatinya. Kerja hati biar pasti amal kita tu luruh lillahi ta'ala. Ya Allah, aku tolong orang ni lillahi ta'ala. Tolak tu benda lain. Tolak orang puji ke, tolak nak dapat pahala ke, tolak nak dapat fadilat, tolak segala benda-benda yang bersifat kita kata makhluk tadi. Kita hanya kita dengan Allah lillahi ta'ala. Cerita orang nak datang puji kita baiknya, cerita bab fadilat dapat berapa kali ganda pahala apa semua, itu cerita yang datang kemudian hasil daripada perbuatan kita. Tetapi bukan itu tujuan. Itu benda tu dipanggil yang datang mengikut. Tujuan kita adalah Allah. Itu kena biasa, ya? Jangan jadikan fadilat, jangan jadikan pahala ni sebagai tujuan, tetapi ianya sebagai kita kata penguat ataupun motivasi, tak apa. Anak tolong ayah. Sebab apa anak tolong ayah buat kerja? Sebab lu ayah, ni ayah kita. Bukan sebab ayah janji nak belanja KFC, tidak. Yang tu datang kemudian tu. Yang penting aku anak, ni ayah aku. Ayah aku semua aku kena ikut. Tu dulu. Kita hamba, Allah Tuhan. Allah suruh buat apa-apa lillahi ta'ala, kerana dia. Cukup. Allah janji nak bagi apa pun, itu cerita lain, tak apalah.
Yang penting yang ni lepas ni. Kalau yang ni tak lepas, tak ada cerita lain ni. Tak ada cerita pahala kalau yang ni tak lepas ni. Sebab tu dalam salat dia ada istilah dia sah salat, dia ada istilah dia makbul salat. Sah salat kalau dari sudut fiqh dia sempurna. Maknanya suci pakaian diri apa semua daripada najis dan hadas. Angkat takbir betul, baca Fatihah betul, masuk waktu hadap kiblat, semua tu betul. Itu sah salat. Makbul salat. Apa makbul? Makbul ni maknanya diterima. Makbul salat ni tengok pada niat. Kalau tidak lillahi ta'ala tak jadi, tak diterima walaupun baca betul, sembahyang hadap kiblat, bercampur lagi niat. Nah, sebab tu bahagian bercampur niat ni ataupun kita sebut sebagai syirik ni, ni sangat bahaya, sangat halus. Ni kena belajar dari sudut tasawuf. Syirik ni sembahyang belakang tok imam. Kalau aku tak sembahyang belakang tok imam, nanti orang kata kat aku. Sebab apa? Aku ni tok imam nombor 2, tok imam nombor 1, tok imam nombor 2, kena ada standby belakang ataupun tok bilal. Kalau tok bilal komat kat sana tak kena pula. Maknanya apa dia? Kedudukan kita tu kadang-kadang sebab apa dia? Tahu tak? Aku pengerusi kena mari masjid, kena mari surau. Kalau tak mari orang kata. Orang kata bukan sebab lillahi ta'ala. Nampak tak? Jadi benda-benda macam ni lah yang kita belajar, bersihkan hati, bersihkan daripada syirik khafi tadi, yang halus sangat. Kita tak cerita dah buat syirik jali. Kita ni bukan menyembah tokoh atau Tuhan banyak tu. Nah, kita yakin Allah Esa. Cuma dalam pelaksanaan kita kadang-kadang belum betul-betul murni lillahi ta'ala. Banyak bercampur. Nak puasa, nak suruh sihat, nak slim, nak diet. Nah, jadi benda-benda ni lah yang kita nak tolong jaga. Jadi kalau macam puasa tadi, lillahi ta'ala, slim ke, nak turun berat badan ke, nak sihat ke, apa semua tu, nak fit lah, yang tu datang kemudian, datang sendiri. Yang penting ibadat ni lillahi ta'ala. Yang jenis cerita-cerita buat kelebihan yang sampai ataupun hadiah-hadiah yang akan dapat ni, itu cerita yang kemudian. Yang penting kita dengan Tuhan siapa. Yang tu paling penting. Inilah apa implementasi daripada tiang agama itu sendiri, iaitu solat. Buat benda lain, aku tolong dia, aku bagi makan, aku masak kepada ni, aku lillahi ta'ala. Kerja hati. Kena buat kerja hati ni. Jangan biar macam tu. Amal-amal tu turun kerja, ya Allah aku turun kerja lillahi ta'ala. Ya Allah aku pergi sekolah lillahi ta'ala, aku pergi mengajar lillahi ta'ala. Cerita lain, orang bagi apa sagu hati ke, orang bagi apa dia hadiah murid paling pandai ke, pekerja anugerah cemerlang ke, iaitu kedian kata. Yang penting lillah. Ini beza kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Motivasi kita jelas Tuhan, bukan motivasi dunia buat apa-apa pun. Kita motivasi kita ni Tuhan, kita punya tujuan utama. Yang lain tu dia akan datang sesuai dengan. Sebab bila kita pergi ke Tuhan, hak lain tu Tuhan atur je makhluk-makhluk lain. Ya, Allah aturkan saja. Yang penting kita dengan dia. Yang penting hidup kita atas dunia, kita dengan Allah, tu paling penting. Yang inilah ilmu akidah sebenarnya. Ilmu kepahaman yang paling mendasar. Ramai mana orang semayang tapi bukan semayang kerana Allah. Syirik tak juga. Ramai mana orang yang pergi haji, pergi umrah, memanglah waktu berniat tu lillahi ta'ala, tapi bercampur-campur niat banyak. Nanti aku balik orang panggil haji dah. Nah, banyak rugi kita. Nah, sebab apa? Daripada kecil kita dididik lebih kepada fadilat. Tapi sebenarnya untuk peringkat awal tak apa. Tapi jangan berhenti sampai situ. Nah, macam budak lah, budak suruh apa-apa bagi aiskrim cepatlah jalan. Tapi janganlah sampai ketua pun nak suruh dia buat kerja bagi aiskrim. Nah, macam ayah sekalian nak suruh buat kerja masjid. Orang nak bagi aiskrim lagi ke? Tak lah. Cukup kita kata kita buat kerja ni lillahi ta'ala. Nanti Allah aturlah rezeki. Nanti Allah aturlah. Jadi buat kerja Tuhan ni Allah yang bayar. Cara Allah bayar tu banyak cara. Antaranya mungkin daripada kerja ini orang bagi sagu hati. Orang yang bagi itu siapa atur? Allah yang atur. Bukan kita sibuk-sibuk.
Biar Allah atur benda tu. Sebab rezeki ni kerja ketetapan Allah. Sudah ditetapkan. Jadi kita ni tinggal usaha saja. Usaha yang penting buat, yang penting bergerak. Tu kerja kita manusia. Baik. Semua gerak-geri manusia dalam melakukan pelbagai urusan mestilah didahului dengan niat. Mana sebut? Semua. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, semua. Niatnya sama dengan niat solat. Mengagungkan Allah, yang dimaksud serupa dengan menunaikan kerja Allah dengan kerja lain bukanlah serupa dari segenap segi, daripada segenap segi, hanya sama daripada sudut qasadnya, peneguhannya, yakni niatnya. Sesiapa yang dikunjungi oleh orang alim lantas bingkas bangun untuk menyambutnya. Datang orang yang soleh, orang alim, kita tengah duduk, kita bangun. Sebab apa? Kita nak hormat dia, kan? Baik. Andai dia berniat, perlukah menyebut beberapa baris ayat seperti berikut. Niat saya berdiri ini kerana hendak memuliakan, menghormati orang alim itu, dan ku hadapkan muka kepadanya. Dengan ucapan niat sedemikian, maka nyatalah bahawa orang itu tidak cerdik, tidak safih. Kita tengok. Sebagaimana ternyata sejak zaman bila pun orang yang meraihkan orang alim atau siapa saja, sebaik terpandang orang alim itu muncul di pintu, dengan spontan tercetus di hati menghormati, untuk menghormatinya. Secara mendadak bingkas bangun kerana menghormatinya, kecuali dia bangun kerana tujuan lain, nak pergi tandas ke apa, kebetulan dengan orang alim itu hadir. Demikian itu tidak dinamakan hendak menghormatinya, tetapi dia bangun dengan tujuan yang lain, ataupun dia bangun kerana mengigau, terkejut atau sebagainya. Bangun seperti itu tanpa niat, kerana bangun dalam keadaan tidak sengaja, maka timbul masalah itu. Ini contoh dah. Biasanya kalau kita datang, orang alim datang, kita akan bangkit untuk menghormatinya. Tapi ada orang yang orang alim datang, tapi dia bangkit juga. Bangkit pergi ke mana? Ada urusan lain. Sama ada dia bangkit dia sebab dia bangkit nak pergi ke tandas ke. Orang datang, dia pun bangkit nak pergi berteman ke. Nak bangkit juga, sama-sama bangkit. Jadi di sini perbuatan itu memang mungkin nampak sama, tapi kalau niat berbeza, maka natijah, kesannya juga berbeza. Baik. Timbul masalah niat solat itu, sama ada fardu atau sunat, tunai dan sebagainya, zuhur atau asar. Serupalah ketika seseorang bingkas bangun dengan ingatan menghormati orang alim ataupun dengan tujuan lain. Baik. Jadi sebab itu kan, niat tu penting. Kita tengok ada beza tak sembahyang zuhur dengan sembahyang asar dan sembahyang isyak? Ada beza, sama-sama 4 rakaat. Maghrib, subuh pun sama tak? Sama beza, tak ada beza. Cuma subuh ada kunut sikit. Tidak ada beza. Dengan sembahyang sunat pun tak ada beza, kecuali sembahyang jenazah. Tak ada beza. Tapi apa yang membezakan? Membezakan pada niat. Jadi contoh, boleh tak berlaku keadaan perbuatan yang sama tetapi niat berbeza? Boleh jadi. Contoh, orang singgah di arena. Orang kawan ni sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar dah, dia baru nak sembahyang zuhur. Zuhur maknanya dia gabung dengan asar, dia jamak dengan asar. Kita dah sampai, kita nak sembahyang asar je, kita ikut dia. Orang ni sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar. Boleh tak orang sembahyang asar ni mengikut orang sembahyang zuhur? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab daripada sudut solatnya berbeza niat, tak mengapa, tapi yang penting ikut imam. Maknanya perbuatannya sama. Yang tak boleh orang sembahyang jenazah kita ngikut sekali. Kita nak sembahyang zuhur, orang nak sembahyang jenazah, sifat dia tak sama, maka tak boleh ikut. Ataupun solat Aidilfitri tak boleh nak ikut. Solat sama, sifat dia sama, niat berbeza, boleh ikut. Contoh juga, kita duduk sembahyang sunat. Kita duduk sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ada musafir datang singgah, dia baru nak sembahyang maghrib. Dia nak pahala berjemaah, maka dia pun duduk sebelah kita. Allahu Akbar. Kita pun maklum dia nak sembahyang maghrib, dia nak ikut kita nak sembahyang sunat, dia nak sembahyang wajib. Baik, soalan dia, kita yang sembahyang sunat ni macam mana niat kita? Adakah berubah niat? Tak berubah dah, kita sama. Tak jadi daripada sunat.
Aku tu imam kena jadi maghrib ke? Dah. Kita tetap sunat. Dia jalan, kita jalan. Cuma dia sebab sifat solat tu sama, maka dia boleh mengikut. Baik. Soalan nombor 2, dia kena baca kuat ke tidak? Dia sembahyang sunat. Nah, baca kuat ke tidak? Ke baca slow? Boleh baca kuat. Nah, boleh baca kuat. Tidak ada masalah. Kecuali kalau sembahyang sunat 4 rakaat. Ni kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka dua-dua tu boleh baca kuat. Ambil hak asal. Boleh baca kuat walaupun dia sembahyang sunat. Boleh ni maknanya kalau dia tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Kalau dia baca kuat ada pahala lebih sikit. Kalau dia tak baca pun tak apa. Sebab apa dia tak baca? Sebab kita dah dia ni dah ghairil maghdubi alaihim. Takkanlah orang tu baru nak Allahu Akbar kita nak start balik Al-Fatihah. Tak perlu. Kita just straight je sambung. Straight sambung. Betul-betul lah takbir kita macam biasa, dia ikut macam biasa. Baik. Jadi walaupun perbuatan sama tapi niat beza-beza. Apabila seseorang mengangkat takbir dengan tujuan hendak solat, apakah solat itu mesti seperti yang dimaklumi? Jika waktu zuhur, tidaklah seseorang itu melakukan solat asar, wajib ataupun sunat. Setiap orang yang melaksanakan solat, semua perkara itu semestinya telah tersedia dalam hatinya nak sembahyang apa. Tiada orang yang hendak dirikan solat dalam situasi tercengang ataupun termanggu-manggu. Tiada maklumat tentang solat apa nak semayang ni. Seumpama orang duduk termanggu ketika orang alim bertamu ke rumahnya. Kenapa dia datang? Siapa? Tu mana bingung. Apa ni, kenapa aku akad takbir? Aku tak faham. Cuma mungkin yang berlakunya ketika semayang jenazah. Depan tu lelaki ke perempuan? Betul tak? Tengok jenazah. Kalau orang tak beritahu, kita tak tahu. Ni mayat lelaki ke mayat perempuan? Jadi bila tak tahu, kita niat umum je lah. Kalau kita tanya orang tak beritahu, baru kita dapat khususkan sedikit. Itu sajalah. Jadi kalau tak tahu, ambil hak lelaki. Senang. Selesai masalah. Kalau tak tahu. Sebab Allahumma ighfir lahu ke Allahumma ighfir laha. Belum nak cakap orang nanti. Sebab tak tahu, ambil Allahumma ighfir lahu. Baik. Itu cerita tu semuanya sunat saja. Baik. Jika beberapa ketika kemudian dia bangun juga, maka bangunnya itu tidak dengan niat menghormatinya. Tak habis lagi situ. Ketika orang meraihkan alim di awal kedatangannya tetapi dia tidak berbuat demikian, maka niat menghormati ialah pada awal kehadirannya. Inilah perkara yang setiap orang mengetahui kerana ianya mesti berlaku secara spontan setiap kali memulakan sesuatu pekerjaan atau ibadat. Nabi mengajar umatnya rukun solat dengan lengkap kecuali persoalan niat. Bila hal niat, Nabi sentuh secara umum, iaitu innamal a'malu binniyat. Adapun takbiratul ihram disebut dengan berjela-jela lantaran niat menjadi suatu susunan perkataan. Sejak daripada menyebut jenis solat, fardu ke sunat, jumlah rakaat berapa, menghadap kiblat lillahi ta'ala, niat jika tidak diatur nescaya maka hadir secara spontan dalam bentuk serangkai yang lengkap. Sesiapa tidak maknanya kalau kita ikut hak asalnya, niat tu dia dah komplit satu set. Dia macam kita makan obat dah. Telan sebiji sekaligus dah tu. Dia tidak ada obat ni obat gram ni satu makanan. Ni dah. Dia kalau obat tu cukup dah. Sekali makan cukup lengkap. Dia tidak asing-asing zat dia. Begitulah dalam niat. Sepatutnya kalau kita niat tu betul-betul lintasan, maka lintah tu dia terlintah dengan keadaan betul tu masuk. Kalau kita pergi pecah pula, maka itulah jadi susunan lepas niat. Sembahyang zuhur, sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, jadi makmum, jadi imam lillahi ta'ala. Dia pecah pula tu. Macam ubat tadi dipecahkan zat-zat. Tapi kalau kita minum sekaligus, macam lintasan niat, dia sekaligus masuk. Betul lah tu. Sesiapa yang tidak memahami niat mengikut cara yang dinyatakan ini, seolah-olah dia tidak faham niat itu apa sebenarnya. Masalahnya ialah
anda diajak untuk solat dalam waktu tertentu, lalu anda memperkenan seruan itu lantas menunaikannya. Sebenarnya itulah yang dimaksudkan dengan niat. Adapun niatlah perasaan yang terbit dari hati hendak melakukan sesuatu perkara. Begitu mudahnya niat solat menurut penjelasan Imam Ghazali. Oleh itu, jika timbul was-was adalah tanda kejahilan yang menguasai orang itu. Ia menjadi sukar lantaran diri sendiri menyukarkannya. Disebabkan jahil dalam masalah niat menyebabkan hati bercempera. Bercempera ni apa dia bercempera? Bahasa Melayu ke? Bahasa Kelantan. Nah, bercempera ni bercampur lah. Selerak. Ya. Waswah akibat memaksa diri memasukkan ke dalam hati banyak perkataan yang dianggap sebagai niat pada waktu yang singkat. Jadi waswah ni sebab apa? Dia melayan, tak adalah potong perkataan lafaz tadi. Itu yang jadi waswah. Baik, itu saja cerita bab bab niat dalam hati kita ni. Perkara mudah yang disulitkan oleh orang jahil. Baik, tanda muka surat seterusnya 320. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.